Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jalla wajhillahil azim lazim la arkana ashillahil azim. وقامت بها ولم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله نبي الله العظيم قد عزمت الذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة من دوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم والسلام عليه وعلى آله مثل ذلك وأجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي ونفسي ظاهرا وباطنا يا كذا ومن ما وجعل العزة من جميع في الدنيا قبل الآخرة عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن قلوب ودوائها وعافية عبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا همتك واشرنا من هزائم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. هذا الحديث رواية عن الإمام البخاري وإمام مسلم أن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في الملائكة ذكرته في الملائكة الخير منه. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku, kata Allah. Ana an zanni 'abdi bi. Apa yang sangkanya daripada hamba-Nya, mana kebaikanlah bagi hamba-Nya. Apa sangkaan hamba-Ku kepadaku, dan aku tetap bersamanya apabila dia mengingatiku. Dan jika dia mengingatiku dalam keadaan dirinya, maknanya dengan dirinya sendiri, seorang diri, aku kata Allah akan mengingatinya dalam keadaan zat. Dan jika mengingatiku dalam keadaan sebuah kumpulan, aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi maknanya Rasulullah menyampaikan kalam Allah, kata Allah melalui hadisnya, bahawa Allah kata apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa dia akan sangka bersesuai dengan sangkaan baik bagi hamba-Nya. Maka kita dah sentiasalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seolah contohnya yang kita sedang menuntut ilmu, mana kita husnuz bahawa Allah Ta'ala akan mencurahkan ilmunya dengan rahmatnya kepada kita, insya-Allah. Maknanya kita sentiasa berasa baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala akan memberikan apa sangkaan kita. Tapi kalau kita sangkaan yang meleset, sangkaan yang jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tak mungkin, tak akanlah dan sebagainya, seolah-olah Allah Ta'ala tidak punya sifat rahmat dan sifat penyayang, maka itu akan kita dah dapati. Dan apabila kata Allah, dia seorang hamba-Ku mengingatiku, zakarullah, makna kita sentiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Hebat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita bayangkan pula Allah Ta'ala dekat dengan kita, ada sebelah kita dan sebagainya. Bukan itu maksudnya kalau dari segi ilmu ilmu usuluddin. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa dengan kita, Allah Ta'ala berhak berada di mana, bukan makna banyak tempat, makna sentiasa ada dengan kita. Kita terasi demikian. Sebab Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha kuda, Allah Ta'ala maha segala-gala, maha adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, jika hamba-Ku mengingatiku dalam keadaan ramai, dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan berkumpulan, sama ada kumpulan zikir, sama ada kumpulan menuntut ilmu,
maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bersama dengan kumpulannya. Bukan kumpulan Tuhan. Kena faham balik. Maknanya kumpulan orang yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada manusia. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan curahkan rahmatnya, terutamanya ilmu kepada kita semua, insya-Allah. Sebab dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah kita berada di sini, dengan kebaikan, rahmat dan kasih sayang Allah kita berada di sini. Bukan kerana kekuatan kita, bukan kerana kehendak kita. Kita cuma merancang sesuatu, makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Semuanya Allah Taala maha perancang segala yang terbaik untuk umatnya, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kita kesihatan. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menyediakan kita rezeki yang melimpah ruah, walaupun bukan untuk material, bukan untuk kekayaan dan sebagainya. Kesihatan juga adalah rezeki yang dikurniakan kepada kita, dan rezeki yang paling hebat adalah nikmat yang paling hebat adalah nikmat iman dan Islam. Mana satu yang hebat? Iman ke Islam? Iman. Kalau saya suka seorang itu beriman, saya dia akan Islam. Islam belum tahu beriman. Ya ke? Tapi kalau tak ada syahadah, tak ada Islam. Syahadah tu rukun apa? Syahadah tu termasuk kepada apa? Masuk kepada iman. Cuma lafaz syahadah. Ada orang cuma melafazkan syahadah, tetapi syahadah ni tidak masuk pada syuhud pada hati dia sendiri. Yes, betul. Salah satunya tak dapat dipisahkan. Tetapi di peringkat awal orang cuma Islam, tak iman kadang tak ada. Tetapi kalau tak ada iman, macam ni dia nak kenal Islam? Bermakna iman dia percaya, tetapi kekuatan tu belum ada. Sebab tu orang baru convert kepada Islam ni, dia orang yang hebat, sebab dia yakin kepada Allah SWT tanpa ilmu yang jelas. Sebab tu bila orang seorang tu convert kepada Islam, kita jangan biarkan dia. Jangan biarkan dia. Hari yang pertama dia convert tu memang dia dah betul-betul yakin. Tapi permasalahannya jangan kita biarkan, sebab akan ada gangguan-gangguan di situ. Apabila tidak ada kekuatan dalaman, dia akan mudah jauh, atau mudah rosak, atau mudah terpisah daripada iman yang tipis. Sebab itulah kita pun sama juga. Jangan pandang orang lain, pandang kita sendiri. Tak cukup dengan ilmu, tak cukup dengan kekuatan ini, maka kita akan cepat goyah. Terutamanya akhir-akhir ni lah. Macam-macam ada kan, ideologi, pahaman dan sebagainya. Itu juga pemikiran-pemikiran. Sebab kita tidak boleh menggunakan akal kita semata-mata untuk dekatkan diri kepada Allah SWT. Nabi dah kata, ditinggalkan kita dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tak bersandarkan kepada ni, tak akan capai. Itu kita. Tapi bagaimana mereka yang belum mencapai tahap untuk mengenal Quran dan juga Al-Hadis, bagaimana? Jadi kita yang kena kuatkan kepada mereka, mengajar kepada mereka, berikan kekuatan imanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tugasan kita amal ma'ruf nahi munkar, jangan berhenti di situ saja. Alhamdulillah, kita masuk pada kitab kita, kitab ta'alim ataupun kitab pelita penuntut pada muka surat 78, betul? Pada bab bersungguh-sungguh, pada bab sungguh-sungguh menuntut cita-cita yang luhur, bersungguh-sungguh dan belajar dalam menuntut ilmu. Kita sampai pada muka surat 78 pada penggal yang kedua daripada bawah. Maka kata musannif, Rasulullah sirah, maka perlahan dan berhalus serta berkekal itu sangat baik pada tiap-tiap pekerjaan kamu. Berhalus makna perhalusi, teliti dalam membuat satu pengajian, buat satu pengajian ilmu dan sebagainya, serta berkekal istiqamah dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita lambat nak cepat kan, dia nak segera, kadang segera, tidak nak berhalus, tidak nak teliti. Kadang-kadang kita tak begitu kemas apa yang kita dah dapat dari segi sumber ilmu. Sebab tu kadang-kadang nak siapkan satu, kalau orang universiti nak siapkan satu tesis tu agak lambat, kerana terlalu teliti. Itu benda yang baik. Tapi jangan langsung tak buat. Lambat kenapa? Saya perhalusi benda ni. Cumanya tak buat, tidur. Serta berkekal itu sangat baik pada tiap-tiap pekerjaan kamu. Kerana apa? Kerana boleh dikiaskan atas tongkat kamu yang bengkok dan belok dan bengkok.
maka tiada boleh membetul akan dia tongkat tadi dengan segera-segera dan cepat, hanya membetul akan dia oleh seorang yang perlahan-lahan dan berhalus-halus, dan melayur-layur akan dia di atas api, dan dibentuk akan dia dengan perkekalan dengan panjang masa sedikit. Maknanya apa? Diibaratkan apa? Dikiaskan kita menuntut ilmu ni, mencari sesuatu redha Allah dengan perlahan, maknanya dengan berhalus dan istiqamah. Seumpama apa? Kita nak layur rotan lah. Kan kayu ke, rotan ke, tongkat ke, kan buluh ke. Kan nak kena apa? Nak kena perlahan-perlahan. Tak boleh tarik. Tarik kuat-kuat patah. Kan kenalah layur dulu, salai dulu dia kan. Perlahan-perlahan kita bentuk. Begitulah juga manusia, kita kena apa? Berhalus. Nak berdakwah pun kena dengan cara halus, jangan marah kan. Anak-anak tak sembahyang terus marah. Perlahan-perlahan dulu. Yang pertama sekali kita yang jadi contoh. Ni kita tak sembahyang kan, tiba-tiba suruh anak sembahyang, kau sembahyang tidak, apa tidak. Kan dia jawab balik, mak ayah, bapa tak sembahyang pun. Kita lain, kita sembahyang tak nampak kita macam alasan. Kan manusia macam tu. Bila kita nak bentuk manusia, kita bentuk di diri kita dulu. Kita kena bagi jadi contoh. Sekarang ni kita masalah pada ummah kita sebab apa? Kita tak jadi contoh yang baik. Kita menceritakan tentang Islam itu yang baik, kita menceritakan tentang agama itu yang baik. Memang sungguh Islam itu yang terbaik, dan Islam itu yang baik tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan untuk manusia. Tapi masalahnya mengamalkan Islam itu sendiri. Yang mengamalkan Islam itu sendiri tidak memahami Islam, akhirnya amalan-amalan Islam itu jadi apa? Jadi ekstrim. Jadi keras, jadi kasar. Jadi bagaimana orang nak ambilkan contoh? Sedangkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat cantik, amat hebat. Bagaimana Rasulullah berdakwah sehingga sehingga lepas Rasulullah wafat pun masih lagi diingatkan tentang dakwah baginda, tentang kelembutan baginda, tentang khidmahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang tak reti kan, nak tunjukkan contoh yang baik. Jadi bila orang kata nak Islam, tengok Islam ada tengok Islam tak ada yang sempurna. Memang kita tak nafikan kita tak sempurna, tetapi apabila kita nak tunjukkan kepada, nak jadi pendakwah, kita kena tunjukkan yang hebat, akhlak yang hebat kepada mereka, lemah lembut, sifat lemah lembut dan sebagainya. Kita tak boleh terus dia panggil kau ni kafir. Jangan kan. Orang kat Malaysia ni lagi cerdik. Sebab apa? Dia masyarakat majmuk kan, dekat perkataan-perkataan yang mengutuk, walaupun dalam kalimah Arab dan sebagainya mereka mengerti. Kadang-kadang dia orang beri salam, kita tak jawab salam, dia marah. Kata kita macam mana aku nak ikut dia aku beri salam pun tak nak jawab. Padahal kita ada kaedah-kaedah yang memboleh dan tak membolehkan. Macam mana nak jawab? Kan? Sekarang ni lagi susah. Sebab apa? Sekarang dia WhatsApp. Dia WhatsApp nak jawab sempurna kan, nak jawab sempurna. Macam mana nak jawab? Kan? Boleh? Sedangkan kita tak boleh, diharamkan kita mendoakan ke atas orang-orang musyrik yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak jawab? Nak jawab apa? Salam je. Salam dah kira sejahtera untuk dia. Kan? Assalamualaikum. Makna salam ni umum. Kalau waalaikumsalam umum, khas untuk dia. Waalaikum kan atas dia. Tapi kalau salam mana umum, kita sebut sejahtera, kita tak tujukan pada sesiapa. Kata itu yang terbaik lah. Sebab apa? Supaya tidak menunjukkan kepada sesiapa. Boleh juga kepada diri kita sendiri. Sebab mereka ni lebih cerdik sekarang, lebih pandai. Sebab keadaan apa? Dia masyarakat majmuk, dia bercampur dengan semua Islam. Ya. Kadang dia cakap lebih hebat daripada kita. Kita duk cerita dia, insya-Allah dia kata. Pening gitu. Kau ni kadang-kadang kita gurau, kau nak pergi sunat je lah. Kan? Dah semua dia tahu kan. Maknanya hebatlah kita punya dakwah tu masuk secara halus sebenarnya, tetapi akhlak kita yang kita nak tunjukkan contoh kepada mereka. Itu yang agak sukar. Sebab apa? Kat Malaysia ni kita majoriti. Ya, masa sekarang ni kita majoriti kan. Majoriti kes dia orang kita. Kes dia orang Melayu. Kes dia orang Islam. Apa kes pun sekarang ni kan. Dia yang mutakhir ni lagi bimbang. Tak, yang menghina kita orang sendiri. Orang Islam sendiri yang menghina. Allahu Akbar. Kes yang terbaru lagi teruk kan. Seorang lelaki berbangga apabila isterinya berbuat
Maksiat, masya-Allah. Maksiat janganlah membayangkan benda yang apa antara lelaki dengan perempuan. Maksudnya apa? Yang mendedahkan aurat dia, orang tegur. Orang tegur bukan makan mat, orang tegur. Orang pun tak tahu dia orang tu tegur. Orang pun tak tahu dia orang tu mengaibkan dia ke tidak. Orang semua tak tahu. Tapi dia mengaibkan diri dia sendiri. Dia mengaibkan diri dia sendiri. Berbangga dengan apa? Dengan suaminya. Suaminya yang dayus. Bukan saya kata, ni Nabi kata. Apabila seorang lelaki membiarkan isterinya berada di dalam, seorang perempuan di dalam keadaan apa? Keadaan melakukan dosa yang berkekalan, dalam keadaan yang fasik, dia adalah seorang lelaki yang dayus, tidak menegur, tidak menghalang sebagainya. Jadi ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus ni tidak masuk syurga. Patut berbangga pula kan. Allahu akbar. Tapi yang faham lah. Tapi yang tengok lah kan. Kita pun tak tahu. Dia kata, ustaz dia macam mana? Dia tanya kita pula, ni apa kes lah ni? Oh gini kes dia kan. Ya Allah, jauh-jauh. Bila kita tak faham tentang Islam tadi, kita ni banyak dekat Malaysia, kita banyak apa? Islam pada nama. Pasal lahir kita Islam. Itu kita yang kena. Sebab tu bila kita dah lahir Islam, kita bersyukur sebab anak-anak kita Islam, anak cucu kita Islam. Tapi berilah ilmu Islam kepada mereka, yang biarkan dia Islam pada nama sahaja. Maknanya apa? Untuk melentur, untuk mendidik, untuk berdakwah, kena dengan cara perhalus, dengan hikmah, dengan keadaan yang berdakwah dengan yang cukup baik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang berdakwah dengan kelembutan, masya Allah. Memang kadang-kadang kita lembut, dia orang keras, itu biasalah kan. Kadang kita kena makilah apa, tapi kena banyak bersabar. Nak jadi seorang pendakwah, nak jadi seorang membalik, kena sabar. Kerana Rasulullah kata kulil haq walau kana muran, katalah kebenaran walaupun pahit. Memang pahit lah pun. Rasulullah lagi hebat. Dia balingkan dengan najis, letakkan kotoran kan, dengan segala-gala benda yang tak baik, yang nak dibunuh kan, sampai tahap macam tu. Kita belum apa-apa lagi pun. Ustaz lagi lah. Dia bagi tempat bercakap je. Belum dugaan lagi sampai kan. Paling-paling kena cemuh dengan netizen kan. Kalau tersalah kan. Kalau tersalah atau tak sesuai dengan nafsu mereka. Kalau misalnya kata Allah Subhanahu al-ajalata minasyaitan wa ta'ani minallah, dan bermula bersegera itu daripada syaitan, dan berhalus itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tergopoh-gapah, gelojoh dan sebagainya itu daripada syaitan. Mana minasyaitan, mana jauhkan perkara yang tergopoh-gapah. Mana wata'ani minallah, berhalus-halus itu, berteliti itu. Semuanya kena berhalus. Nak bercakap kena berhalus, jangan hembus saja. Nasihatkan anak-anak kita pada hari ini. Kadang anak-anak kita ni kurang komunikasi dengan kita. Dia banyak komunikasi dengan apa? Dengan telefon, dengan sahabat-sahabat dia, dengan kawan-kawan di sekolah. Sekali dia bercakap dengan kita, kadang-kadang tonasi dia bercakap sama je dengan bercakap dengan kawan-kawan. Kan kita biasa bergurau dengan kawan agak kasar, kena maka kan. Cakap dengan mak ayah dia pun cakap macam tu. Kita tengok kenapa budak jadi macam ni. Okey, kita fikir balik. Sebab apa? Mereka banyak bergaul dengan sahabat daripada dengan kita sendiri. Makanan nak didik, kita lah sendiri kena didik. Pendidikan bermula daripada kita. Akhlak kita. Bagaimana, jangan salahkan anak terus. Jangan salahkan anak kita terus. Kita tengok akhlak kita. Kalau akhlak kita memang kasar, dia akan jadi kasar. Kalau akhlak kita halus, dia akan jadi halus, lembut. Walaupun dia dengan biasa dengan kawan-kawan. Kita bercakap dengan dia, tonasi dia bagaimana? Kita buka mulut je, marah terus. Dia akan jadi kasar lah. Kan? Kita panggil kakak, panggil adik, panggil dengan nada yang lembut, ataupun panggil dengan nama yang sempurna. Jadi panggilan yang baik, yang manja dan sebagainya. Tunjukkan kasih sayang. Apabila marah, tegaslah. Kan, buat sesuatu yang perlu kita tegas. Tetapi dalam komunikasi, dalam panggilan, dalam perbualan, mana gunakan tonasi yang penuh dengan kasih sayang. Dikatakan, kalau musannif kata Rasulullah SAW, dikatakan, berkata Abu Hanifah bagi Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, adalah engkau bodoh yang keluar akan dikau daripada oleh berkekalan atas membaca. Ingat dia kata mana bodoh.
Ayat kasar. Ini bahasa lama. Adalah engkau bodoh yang mengeluarkan akan dikau daripada oleh berkekalan atas membaca. Mana untuk jadi cerdik ni banyak untuk apa? Banyaklah membaca. Maknanya kita ni daripada jahil nak jadi orang alim kena banyak membaca. Sebab tu orang ini kena apa? Kena betul-betul mengambil ilmu. Mengambil ilmu dengan apa? Dengan banyak membaca dan dapat membezakan yang mana perkara yang buruk dan yang baik. Kan, jadi kena berhitung tumpuan, bukan sekadar melihat, sekadar membaca satu jenis kitab dan sebagainya. Terakhir ni kita kena banyak membaca dan jangan cepat menyalahkan orang lain. Ini dari segi ilmu kita kena keterbukaan. Contohnya lah kan, walaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'i, dan bukan bermakna mazhab lain salah, tak. Maknanya sumber yang sama, Quran daripada hadis. Cuma kaedahnya kita dekat Malaysia apa pun kita dahulukan daripada mazhab Syafi'i. Itu saja. Tapi adakah kita tak pernah gunakan mazhab lain? Ada. Banyak dan banyak perkara. Cuma kita sandarkan yang pertama daripada mazhab Syafi'i, kemudian kita ambil yang kedua daripada ulama di dalam mazhab Syafi'i ataupun Syafi'iyah, dan kemudian baru kita keterbukaan kalau benda tak boleh nak selesai. Contoh kan, kalau ikat Syafi'i makai niqab ataupun makai pudar bagi perempuan adalah wajib, tapi majoriti orang Malaysia pakai. Pengakuan ikhlas kan? Tak, betul? Kan? Tapi makna kita ambil pegang dari mana? Makna ada keringanan. Mungkin kita ambil daripada Hanafi. Hanafi dia agak ringan. Dan kita ambil dua konsep. Apa yang boleh dilihat? Muka dan dua telapak tangan. Ya, muka, kawasan muka maknanya selepas daripada anak rambut yang kecil-kecil ni, rambut yang halus di tepi kan. Itu kawasan muka. Dagu ditutup, hanya dapat lihat muka sahaja. Yang tu. Kemudian dua telapak tangan. Mana dua telapak tangan? Satu maknanya bahagian dalam dan bahagian luar. Yang ni semua aurat bagi wanita. Termasuklah kaki. Kita ambil yang tu. Tak ada masalah. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Bab apa lagi? Bab zakat. Bab zakat kalau Imam Syafi'i kita apa? Makanan ragi. Apa dia makanan ragi? Maknanya kalau kita beras. Kan maknanya kita bagi zakat beras. Ada orang bagi zakat beras kan? Bagi resit je. Bagi duit kira mesti dah tak ada. Kalau dulu saya ingat lagi sampai satu tahap kita apa, kita memang kadang-kadang orang tak, dia bukan pengeluar beras, bukan ada sawah, tapi dia beli beras dulu dengan amil. Betul? Dia beli beras dulu dengan amil, akhir dia akad jual beli. Beli sekian beras ini dengan harga sekian. Yang dia diterima. Kemudian dia balik pada amil. Aku bayar zakat dengan beras yang sekian-sekian. Untuk diriku. Kalau ada 10 orang dengan anak-anak lagi 10 kali dia buat. 10 kali beli, 10 kali zakat. Itu kaedah. Sebab apa? Masih berpegang dengan Syafi'i. Apabila okey. Jadi bekas tu tak buat yang sama. Itulah dia. Maknanya dia beli bayar, dia beli dia bayar, dia beli dia bayar. Maknanya kalau 10 orang anak dia kena 10 kali lah. Nah, baik pemudahkan yang mereka kaedah memudahkan sekarang. Itu Syafi'i. Sebab kita memang berpegang teguh dengan Syafi'i. Jadi kebelakangan kita dah lebih keterbukaan. Sebab semua ada pandangan dan berdasarkan kepada hadis juga, bukan berdasarkan kepada benda yang lain. Kita ambil sumber hukum daripada apa? Sunnah wal jamaah. Sumber hukum kita daripada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Kita bukalah. Tak ada masalah. Cuma daripada letakkan, sandarkan kepada undang-undang ataupun apa, kita letakkan pada mazhab Syafi'i. Memang dah ada. Ingat masa PKP, okey. Kebetulan saya bertugas juga sebagai amil. Masa PKP kita pendapatan tak seberapa pun. Kita buat collection tak pernah apa sebab kebanyakan dah pakai online. Jadi benda tu syarat. Contoh macam Syafi'i, setiap pembelian kita kena ada akad. Dia kata saya jual, saya beli. Kan? Tapi kalau kedai yang bukan muslim satu. Macam mana? Tak sah akad sebab dia tak ada akad, dia tak cakap pun. Kedua,
beli kat mesin. Kat mesin. Kan dah masuk duit saya beli dia tu. Mesin tu boom. Tu kasat dia jual, mana ada penyerahan. Ada apa? Penyerahan. Akad maksudnya ada yang menjual, ada yang membeli. Online ni dah lama, kita tak tahu. Sebenarnya sebelum PKP dah ada, tapi tak begitu praktik. Bila PKP lagilah memang rancak. Sebab apa, kita orang pun tak pergi kolek sangat. Maknanya yang tugas-tugas pakai ambil zakat tak pergi kolek sangat dalam keadaan PKP tak boleh nak berhubung dekat dan sebagainya kan. Ada orang kata tak apa ustaz, saya dah bayar. Okey, kita pun lega lah. Kan? Itu kaedah. Dah ada dah. Jadi tak heran akan datang dah tak ada amin lagi. Nikah. Kan? Nikah ada online kan sekarang? Itu nikah ada online lagi membimbangkan para ibu. Masalah. Nikah online kadang-kadang kita pun sama juga, kita buat wali tak ada. Kan? Wali tak hadir. Kita nak buat macam mana? Kan online. Kita telefon mengesahkan dulu. Okey, betul tak gini. Okey. Confirm kita dah dapat alik dia, ada saksi. Jalan. Maknanya zaman tu ada, pada ketika itu keadaan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak. Ulama dia ambil pada qiyasan, pada apa dan sebagainya, dijadikan sumber hukum. Bermakna kita berpikiran terbuka. Dan banyak melatih kita. Betul. Betul, banyak betul. Dan sebenarnya memang banyak mendidik gitu. So apa di antaranya apa yang sebenarnya Islam dah ajar dulu, yang kita tak buat, yang kita tak praktikkan, dipraktikkan waktu zaman PKP. Contohlah macam kita pergi pasar raya, minta maaf cakap. Kan, terutama lelaki, orang perempuan, kita kadang-kadang berselisihan. Okeylah, masa membeli kadang-kadang kita tak boleh nak elak, mungkin kita berdekat dan sebagainya. Tapi waktu beratur di untuk kaunter, kenapa perlu dekat? Bila tunggu giliran. Betul jarak 1 meter tu lah. Sungguh. Di ATM. Kan ATM machine. Kenapa nak perlu beratur sampai dia boleh tengok nombor pin kita kan? Kenapa tak perlu jarak sebenarnya? Sebenarnya dah dipraktikkan juga di negara-negara yang bukan Islam. Kita yang sini tak. Pertama apa? Kalau dipraktikkan sungguh-sungguh, makna tu menjaga maruah orang perempuan. Nak pergi pasar raya. Kalau tak ada kaunter lelaki perempuan okey. Isyarat macam tu lah, jarak 1 meter. Ini duduk dekat minyak wangi dah semerbak. Dan duduk belakang tempat lebay pula, lain macam tempat lebay dia kata. Kalau yang tempat lebay, makna dia sepatutnya yang kena tahu dia nak jarak. Tapi kita jarak, orang lain pula potong cium. Itu masalah kat tempat kita kan, kita jarak. Orang lain pula masuk. Wah, asam ada bertumbuk pula depan tu. Maknanya sebenarnya kita sendiri yang tak amalkan kaedah ataupun syirik Islam kita sendiri. Kerana benda tu dah ada. Kita Pak Raja Haji pun PKP ni banyak mengajar kita ni. Sebelum datang ni viral ni, kita ni tak belajar. Kaki nak pijak ni ke atas. Rumah tu share dah tu. Tapi saya PKP dia ajar jadi cepat tepi je. Kumang kaki, kumang itu. Tu dia. Itulah dia tu ilmu kat tu kan. Masya-Allah. Dan banyak juga mengajar pada ketika itu kenapa pentingnya tutup pakai niqab dan sebagainya. Kalau dulu orang pakai niqab satu penghinaan, dan pada ketika itu ramai orang yang bukan Islam pun nak pakai niqab. Sebab dia kata kalau pakai face mask ni kan macam tak berapa ni sangat, dia lebih suka pakai, dan niqab tu kan lebih mudah. Itu di antaranya lah hikmah-hikmah di sebalik PKP. Habis lagi kita jumpa. Saya habis COVID dah tak pakai. Kena tegas je, biar pakai tu. Allahu Akbar. Ada ke lah yang bertanya kata, Ustaz dah boleh buka tak? Teruskanlah, dah kekal kan. Lagi baik. Sebab ada di bahagian dalam hukum, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i. Habis. Dan kalau misalnya kata Rasulullah SAW, dan jauh olehmu akan diri kamu daripada bersifat dengan segan dan pemalas. Apa maksud segan? Malu dan pemalas, kerana bahawasanya segan pemalas itu celaka, bercanding dengan dan penyakit yang besar. Bercanding saya tak faham. Pemalas ni segan ni
Segan kalau ikut kita malu. Sebenarnya pemalasnya segan ini bukan malu. Segan ini juga bahagian malas. Sebab belah utara. Saya pernah duduk utara. Ha ni penyegan kata ni. Apa ni? Ha ni penyegan. Apa pula penyegan, aku gaji mencakap ni semua kata penyegan. Rupanya malas. Malas. Satu sebelah utara lah kan. Sebab yang menulis kitab ini adalah daripada Fatah. Daripada Fatah ni di banyak pada sebelah utara dan sebelah pantai pada timur. Dan bercanding dengan penyakit yang besar. Kenapa dah bercanding dengan penyakit yang besar? Dan ini saya kurang faham sangatlah maksud dia. Dan penyakit yang besar maknanya malas ni akan menjadikan kita apa? Buat satu apa benda kita tak boleh buat. Terutamanya apa? Bila kita seorang diri. Kan? Bila ada kawan-kawan, sebab tu kadang-kadang pentingnya Jumaat. Kan? Pentingnya Jumaat. Kalau kita duduk seorang, kita membuta je kerja dia. Sebab tu kadang-kadang penting kawan untuk kita muzakarah, bertukar-tukar ilmu dan sebagainya. Itu penting. Tapi jangan jadi borak kosong pula. Kalau dulu waktu kami belajar dulu ada istilah dia apa? Bertakung. Tahu bertakung? Bertakung satu tempat duduk, air duduk setempat kan. Kalau kami dah duduk ramai-ramai, kerja lain tak ada bertakung kan. Sebab apa? Duduk sembang kosong. Tapi maknanya kalau sebenarnya berjemaah tu bagus kita bertukar-tukar pandangan. Ketika itu nak bergaduh lah, nak bertengkar bukan bergaduh, maksudnya nak bertengkar lah, lagi sikit ilmiah. Tak ada masalah. Kan kita berhak untuk berbeza pendapat dan mempunyai hujah dan dalil masing-masing. Tak apa, tak ada masalah selagi dalil itu tidak bercanggah daripada Quran dan hadis. Ikutlah. Sebab tu ini ada percanggahan. Kan, percanggahan kita sama ada yang nak kunut, ada tak nak kunut. Ikutlah. Tapi kalau kita mengikut pendapat yang pertama daripada Al-Imam Syafi'i, kunut itu sunat muakkad, sunat yang dituntut, kita buatlah. Sebab kat Malaysia sebab kita pegang yang itu pertama. Tapi apabila kita keluar tempat lain, sama ke Timur Tengah ke dan sebagainya, mereka tidak kunut, dan jangan cemuh. Kan kita terimalah sebab kita ikut pada pendapat mazhab mereka, iaitu pendapat Hambali. Kan dan apa ni, dan Maliki. Jadi tak ada masalah. Sebab kita ni kita terlampau memikirkan percanggahan itu sehingga seolah-olah macam nak menyesatkan. Dia tak sesat pun. Jadi tak ada masalah. Jangan gaduh. Kalau kita pergi sembahyang dekat utara, dia tak ada kunut, ikut je lah. Kan? Kalau kita contoh, kita di antara pelajar, orang alim dan sebagainya, dan apabila kita pergi ke negara-negara tersebut, kan, mereka tidak kunut, dan kita diminta untuk jadi imam dan sebagainya, kita hormatlah tempat dia. Tak salah buat kunut. Batal ke sembahyang? Tak, asal masalahnya. Dari Google Indonesia punya website kan, kita sama juga dalam 10 tahun. Betul. Sebab tu kita kata jangan bertengkar. Benda yang tidak mendatangkan sampai batal solat, tak ada masalah. Dia kata tak baca bismillah secara sir. Baca bismillah secara sir sebab kita yakini bahawa bismillah itu termasuk daripada suratul Fatihah. Kalau kita nak baca kuat pun orang takkan marah pun. Dalam surah lain selalunya daripada Fatihah tu kadang-kadang orang ada toleransi, tapi bila surah lain tak baca bismillah pun tak apa. Terus baca surah. Kan habis je Fatihah dia kul huwallahu ahad. Tak ada masalah. Jangan gaduh, jangan marah. Dengar orang tu tak baca bismillah mufarakah. Kenapa pula? Bukan batal. Sebab tu kita kena jangan terlampau. Ni masa jadi ekstrim ni. Masalah terlampau sangat kan. Padahal kita kena keterbukaan. Betul ada benda-benda yang musannif kitab ni menekankan supaya jangan terlampau. Sebab apa? Sebab kita nak kena jaga ukhuwah gitu kan. Ukhuwah gitu. Sama Islam selagi tidak ni. Dan sebenarnya kena ada toleransi kedua-dua lah. Kalau masa kata orang tu tak buat kunut ke, orang tu tak ada bismillah sir, dia pun jangan debeh sangat. Tak debeh. Bila sampai ke tempat orang yang ada kunut lah. Contoh Contoh Imam Hambali daripada Imam Mazhab Hambali daripada Imam Sudais kan. Dia baca apa? Dia baca bismillah secara jahar apabila buat solat dekat Malaysia. Kan? Apa masalah? Tak ada masalah pun. Dan kita ni pun yang garang-garang sangat apabila kita Mekah. Kita ada marah imam sana, "Asal tak kunut?" Tak kan? Jadi kena tanya dulu kalau kita bangsa tanya bang ni ada kunut. Kalau kat Melaka semua kunut insya-Allah. dia kalau kat Malaysia kita nak maklum, paling-paling satu negeri kat utara je yang tak kunut.
Yang lain semua kuno. Sebab kita dah maklum dah kan. Kita dah maklum cara pembawakan dia kan. Habis cerita. Dan kalau misalnya kata dia tak kunut, kita ikut je lah. Tak batas sembahyang kan. Benda-benda yang ringan lah. Benda yang ringan. Tapi kalau misalnya kata dia sembahyang maghrib, dia tambah jadi 4 rakaat, tu nak sembahyang, kita tinggal lah. Sembahyang subuh dia jadi 3 rakaat. Sebab apa? Oh, subuh ni subuh Jumaat Ustaz, kena 3 rakaat. Itu tinggal yang ni, mufarakah. Masuk je yang ketiga mufarakah. Tapi kita yang kena faham juga. Ada yang tak faham, balik-balik sekali tu datang Ustaz, dekat Mekah ni sembahyang subuh 3 rakaat dia kata. Saya diam. Saya sembahyang subuh juga kat masjid tadi, kata. Tak ada pula. Ya Ustaz. Lepas tu dia, tapi dia tak ada rokok dia tu. Wah, kata dia tak salah faham ni. Rupanya pagi Jumaat kan. Itu bukan salah imam, tu salah awak. Sebab apa? Pagi tu ada sujud sajadah, sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya, ada sujud sajadah. Kita jaga sikit lah kan. Terutama mutawif ni jaga macam soalan nanti. Jauh ilmu daripada sikap segan dan pemalas, kerana bahawasanya segan pemalas itu celaka bertanding dengan penyakit yang besar. Berkata Syekh Abu Nas'as Syafar Al-Ansari, hai nafsu, jangan engkau lambat daripada beramal pada kebajikan dan adil dan ihsan pada tembuhan, dan tiap-tiap mempunyai amal pada kebajikan bergemarnya, dan pada balak dan canding yang oleh tiap-tiap yang mempunyai segan. Balak lah, maknanya menimpalah sesuatu yang tidak baik. Kata maksudnya, ayuhai diriku, ya nafsi, diriku, jangan engkau lambat dan segan daripada beramal. Jangan terhegi-hegi nak beramal. Jangan terhegi-hegi untuk ilmu. Dah lah datang untuk ilmu dah senja. Lepas tu malas pula. Allahu Akbar. Kan malas pula nak menghafal. Kawan sinilah tempat lain. Allah. Yang faham tak faham tak apa. Beramal dengan amalan yang bangsa agama, yang pada kebajikan dan adil, yakni betul dengan aturan dan berbuat baik dalam lemah lembut. Makna yang adil, yang mana yang yakin dengan yang berbetul. Makna jangan lambat bergerak. Belajar amal. Al-ilmu imamu amal. Dapat amal. Biarlah orang kata kita gila. Sebab memang waktu kita tengah belajar ni, kita akan jadi apa? Kita akan jadi mabuk sekejap. Tahu mabuk? Orang dapat ilmu ni dia mabuk. Orang dapat ilmu dia rasa dapat ilmu sikit macam ulama besar. Sana dia nak tegur, sini nak tegur. Itu memang tabi'i manusia. Macam tu. Tapi bukan kerana kita nak apa, sebab kita nak praktikkan ilmu tu. Kalau kita tak buat teguran, contoh kan, kita dah menghafal, dapat hafal ayat. Macam mana kita nak supaya dia lebih kejap, lebih tetap di hati? Kita akan bawakan dalam solat. Begitu juga ilmu. Bila kita ada ilmu, dia bagaimana kaedah dia? Pertama, apabila kita dapat ilmu, contoh kita dah baca ni, bila kita balik simpan kitab, memang dia hilang. Pertama, kita kena baca balik supaya dia lekat. Yang kedua, kita kena praktikkan. Mana apa? Berdakwah, bercakap dengan orang. Kita ni study ni tak boleh macam ni. Duk saya saja pun kita kena discuss buat ilmu, kena pertingkatkan, kena bersungguh-sungguh, kena bercakap betul benda tu akan kekal. Sebenarnya begitu juga dengan ustaz-ustaz. Bukan semuanya pandai. Tanya dia soalan kan dia ada jam macam. Tapi apabila dia banyak mengajar sana mengajar sini, dia akan praktikkan benda tu, bercakap, akhirnya benda tu lekat lah. Dan di antaranya itulah bersungguh, belajar, bangun malam, menghafal dan sebagainya. Tapi secara praktikal itu lebih baik. Kan? Itu yang lebih bagus, lebih mantap. Sebab tu orang berdapat ilmu, dia kata kalau kadang budak-budak baru belajar ni balik tegur kita dan sebagainya, biasa je, janganlah marah dia, sebab dia tengah mabuk, dia tengah ada ilmu yang banyak, dia nak curahkan. Sebab apa? Sebab macam kita katalah, ada ilmu, beramal. Al-ilmu imamu amal. Kena beramal. Kalau tak beramal, kalau tak sampaikan, dia akan hilang.
Tak percaya ambil ni apa ni senyap. Tengok minggu depan tanya buat apa tadi, tak tahu macam mana habis dah kan. Maknanya kena bersungguh. Ini kita cakap pada diri kita. Janganlah kita malas, janganlah kita malu untuk beramal, untuk belajar dan sebagainya. Bersungguh-sungguh. Kan? Kerana bahawasanya lembut dan berhalus itu lunas yang besar dan sekalian perkara-perkara yang seperti dahulu sebutnya. Maknanya kena jalan berlemah lembut, berhati-hati dalam menyampaikan dan sebagainya. Lepas tu kadang-kadang ilmu akhlak ni penting, ilmu adab ni penting. Sebab apa bila kita dah ada satu ilmu kita nak sampaikan, kadang-kadang kaedah nak menyampaikan. Yang kadang budak-budak balik pernah lah dulu waktu balik belajar, ada yang sampaikan pada keluarga dia. Ini apa semua tak semayang. Tahu tak orang tak semayang dulu bakar rumah dia gitu. Orang tengok bakar rumah, kasar kan. Apa ini dapat tu? Cuma kaedah penyampaian dan sebagainya. Sepatutnya cakaplah kita ni kena semayang. Sebenarnya kalau ikut hukum sampai tahap apa kena bakar rumah sebab orang tak semayang jemaah. Tak semayang, sampai macam tu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang macam tu. Dia kan sampaikan yang macam tu. Tapi kita taklah sampai nak buat macam tu. Tapi sepatutnya kalau hukum sampai kena bakar rumah, maksudnya apa? Benda tu penting. Itu yang patutnya sampaikan. Tapi dia sampaikan yang hujung dulu. Bakar je rumah dia. Kita tengok dahsyat budak ni kan. Jadi kaedah penyampaian. Sebab orang yang baru dapat ilmu dia akan mabuk. Dia akan sampai apa yang diucapkan, apa yang akan diucapkan, apa yang dia ingat dia akal dia. Sebab tu cara orang muda mengajar dengan orang yang dah veteran dia lain kan. Senior dengan junior kalau mengajar. Junior mengajar cara kaedah dia lain sikit. Habis. Dan tiap-tiap yang punya amal-amalan dan kebajikan itu digemari akan umpama kebajikannya yang dibuat teladan dan dia padanya dan ditiru akan dia. Benda amalan yang baik itu kita jadikan contoh. Maknanya kita sendiri jadikan contoh kepada masyarakat, kepada ummah. Bila kita ada ilmu, kita praktikkan ilmu tu akan jadi apa? Dia jadi contoh. Dan tiap-tiap mempunyai segan. Pemalas itu tenggelam ia di dalam balak dan celaka, bercanding pada dunia dan akhirat. Maka kerugianlah keduanya. Orang yang apa? Orang yang pemalas dari segi untuk mencari ilmu, pemalas juga untuk berdakwah dan sebagainya, dia akan tenggelam dalam bala Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Apabila diamnya orang alim, maka laknatullah alaihi, maka laknat Allah Taala akan ini. Iza zahir fasadu wa saqatal alimu fa alaihi laknatullah. Apabila zahir kefasatan, kerosakan, kemaksiatan dan sebagainya, diam orang alim. Wasaqatal alimu fa alaihi laknatullah, atas dia laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam keadaan tahu. Itu kadang-kadang di antara ayat-ayat menyebabkan kita ni takut. Kalau dak mengaji ni takut kan. Dia dapat ilmu, dia dengar macam cepat-cepat dia nak sampaikan. Tapi dia sampaikan dalam keadaan yang tak tepat, tak tepat cara dia. Kata mu'alif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bersetuju bagiku bagi mensyairkan pada ini makna itu, iaitu tinggal olehmu hai diriku dan segan dan lambat, malas dan lambat, tinggalkan. Bersegeralah. Dan jika tidak, maka diam kamu dan tetap kamu pada mempunyai kehinaan. Allahu Akbar. Kerana tiada aku lihat akan yang segan itu berhabuan akan habuannya. Dah malas nak dapat apa? Tak dapat habuan apa? Kalau duduk rumah je, tak pergi kerja, mana nak dapat duit? Kan nak kaya tapi duduk rumah dan diam, tidur. Nak berilmu, nak jadi orang hebat tapi duduk rumah saja, tak nak cari. Sedangkan Rasulullah kata talabul ilmi, tuntutlah ilmu, bukan ilmu datang bergolek. Kan hari ni ilmu datang bergolek kan. Kami dulu nak mengaji susah. Cek guru pun susah. Hari ni kat masjid ada, kat madrasah ada, kat surau ada. Kan kadang musallah ada, kadang-kadang tempat shopping mall pun ada orang buat macam-macam tempat. Bila ada event ke apa mesti ada juga. Dia masuk ke dalam majlis ilmu ada saja. Majlis ilmu ada, yang nak menuntut ilmu tak ada. Itu je masalahnya. Kadang-kadang untuk ilmu pula cari pula selebriti. Ustaz dan artis. Ustaz artis gabungan. Macam-macam pun ada kan.
Kerana tiada lihat akan segan akan habuan-habuannya yang lain daripada sesal dan keputusan sekalian cita-citanya. Makna kalau kita tak kerja, kita tak bersungguh, kita malas, kita lambat bergerak dan sebagainya, mana akan sesal akan keputusan kita sekalian cita-citanya. Tak capai lah. Tak akan capai. Ini juga kita boleh tekankan kepada anak-anak kita. Apabila dia menuntut ilmu, dia nak capai sesuatu matlamat, kena bersungguh-sungguh. Balik je simpan buku, pegang handphone, habis. Penyakit besar kan, penyakit besar bagi masyarakat Islam kita terutamanya. Macam-macam dia tengok. Nak tahu apa yang dia belajari, tunggulah waktu dia berbicara dengan kita, bercakap dengan kita. Persoalan yang dikeluarkan dengan kita. Kalau anak-anak yang naik, dia akan soal macam-macam. Berdasarkan kepada persoalan yang ada dekat handphone, kat telefon. Sekarang macam-macam lah. Di TikTok lah, tutup lah macam-macam. Tak payah buka. Bukan kata kanak-kanak, kita ni buka sekarang saya tengok. Memang leka kan, masak pun tak. Dah leka lepas satu rupanya dah 1 jam. Sekejap lagi lah. Penyudahnya dah zuhur. Apa pun tak buat. Maksudnya kan musannif terang tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dan kata pula satu syair, banyak syair dalam ni kan. Berapa banyak daripada malu dan berapa lemah dan berapa menyesalnya dan banyak terberanak ia bagi manusia daripada segan pemalasnya. Keluar daripadanya sifat pemalas. Jauh akan diri daripada segan dan bicara daripada syubhat-syubhat. Barang yang telah engkau ketahui dan syak daripada segan pemalasnya. Ni lebih halus kalam dia. Dia lebih halus. Dia kata apa? Kita ulang balik. Berapa banyak daripada malu dan beberapa lemah dan berapa menyesalnya. Malu nak belajar dan lemah, malas dan sebagainya. Berapa banyak menyesal lah sebab apa? Sebab apa? Malu nak bertanya, malu juga nak mencari ilmu, nak keluar, kemudian dah dapat tempat pula, malas pula nak datang. Dia bagi free belajar pun tak nak. Ni jam ilmu datang cari manusia kan. Sementara akhir ilmu datang cari manusia. Berbeza, berlawanan dengan hadis. Sebab tu berbeza, sebab kadang-kadang guru duduk bawah, murid duduk atas. Kalau tidak boleh duduk bawah, boleh duduk atas, tak ada masalah. Tetapi cara penghormatan dengan guru. Macam kita ni semua duduk atas, senang. Ikutlah, tak ada masalah. Ada orang kata tak boleh ustaz, tak sama macam dulu. Memang ustaz tak sama macam dulu. Dunia macam tu kan. Kita ikut peredaran, tak ada masalah pun. Kalau nak ikut sunnah, semua duduk bawah. Kena ustaz kaki dah sakit, duduk bawah, kejap lagi dia mengajar 15 minit dia balik. Taklah kan, duduk lama. Yang terberanak ia bagi manusia daripada segan pemalasnya. Daripada malu, lemah, tak kuasa dan sebagainya. Banyak makan. Dia dah, badan pun kurus semangat. Dia mulalah datang malas kan. Duduk rumah seorang-seorang, dia study pun tidak, dah latih tidur. Lepas tu besok pergi kelas balik. Tu je lah kerja dia, mengulang, tak ada apa. Tak dapat apa. Kemudian lepas tu kadang-kadang budak-budak kita tak semua balik belajar. Kita ingat dia ambil apa? Dia ambil ijazah lagi, ambil apa, diploma dan sebagainya kan. Ambil apa, sijil-sijil yang hebat-hebat. Kita rasa, tapi kadang-kadang ada juga balik yang tak bersijil. Dan ada juga yang balik tak bersijil, pergi luar negara, balik kosong Ilmu adalah, siapa kata tak ada ilmu sebab dia belajar kan, tapi dia setakat di situ. Sebab apa? Dilekakan oleh urusan dunia. Dilekakan urusan dunia dengan malas dia. Sebab dia duduk kat sana, tak ada siapa nak kawal. Dia bersahabat dengan, tak jumpa sahabat yang betul, habis kan. Sebab kita bersahabat dengan apa, di antara ketua-ketua pelajar, dia tahulah, banyaklah. Sesar pelajar, siapa-siapa yang belajar di luar negara, semua dia kata apa, semua dalam poket saya ustaz. Siapa yang ni macam mana, dia faham. Tapi bila kita ada kesungguhan untuk belajar, insya-Allah, bila kita nampaklah, bila balik tu dia teruskan mencurahkan ilmu dia pada masyarakat, itu di antara orang-orang yang bersungguh dalam belajar. Jauhkan diri daripada segan, daripada malas, dan bicara daripada syubhat-syubhat. Jangan buang waktu untuk bicara yang bukan. Cerita orang tak payah sibuk tanya. Ini di antaranya. Jangan bicara benda-benda yang tak perlu untuk kita. Tak payah. Kan? Tak perlu. Ini kadang-kadang sibuk cerita orang. Kenapa? Dia kenapa? Artis pun dia tanya, artis tu kenapa? Dia cerai kenapa? Dia sibuk. Kan gitu. Kan? Apa nak ambil tahu sangat, bukan urusan kita. Pada seketika dulu saya pengaji macam tu juga. Ya? Kan nak tunjukkan pada diri, tapi banyak orang apa, bangun pagi dia buat apa? Baca surat khabar. Betul? Baca surat khabar. Jangan tengok muka surat belakang, tu lagi lain. Yang faham, tak faham tak apa.
Baru ingat. Kan? Baca surah Abah, cerita dia, intisari cerita dia sama je. 10 tahun dulu pun kita baca cerita yang situ juga. Cerita apa? Kes apa? Pembunuhan, kes rogol, kes zina, kes artis, cerai berai. Itu je cerita. Jalan cerita dia pun kita baca pun dibulang-alik macam tu je. Tak percaya, bermula ini belilah surah Allah. Kalau tak percaya, baik kita duduk sejam, 2 jam kita baca Quran. Kalau 2 jam dapat 2 juz dah. Cerita yang kita baca dalam surah Abah tu semua yang hasil daripada cerita dalam Al-Quran. Tak percaya, tengoklah kalau kita faham lah. Sebab apa saya buat benda tu di Quran setahun. Cuba. Konon-konon sebab kita bekerja, lepas tu kita apa? Kita bercampur dengan masyarakat, seolah-olah kita nak tahu apa perkembangan masyarakat sedunia hari ini. Konon-kononnya lah. Tapi cerita tu berbalik-balik. Kita tengok apa cerita ada dalam Al-Quran, itulah cerita dia. Yang Allah Ta'ala tegah tu yang dia orang buat. Yang Allah Ta'ala suruh tu yang dia orang tak nak buat. Itu yang berlaku. Sebab tu ada berita. Ada berita sama kita tengok. Macam mana jalan penyelesaian? Selagi tidak kembali kepada Quran dan juga hadis, tak akan ada jalan penyelesaian. Selagi kita tak merajaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada jalan dalam penyelesaian. Allah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita kembali. Tapi takkan ada jalan penyelesaian lah. Kata Quran ni tak sesuai lah, Quran ni kuno lah, Quran ni apalah. Jawab sendiri. Quran diturunkan apabila kaum-kaum terdahulu menolak rasul-rasul mereka, apabila kaum-kaum terdahulu menolak apa ni kitab-kitab mereka yang rasul-rasul mereka bawa, apa jadi? Hancur kan? Kita ni kehancuran lah sebab tak nak terima Al-Quran. Padahal kita hantar student-student kita keluar negara. Untuk apa hantar? Kalau ada ilmu mereka tak dipraktikkan. Kan? Hantar ilmu syariah, hantar ilmu janayah dan sebagainya, itu ahkam. Tapi tak dipraktikkan. Duduk diam saja. Duduk jadi hakim syariah tu terhenti kan. Dia terhenti, hak dia terhenti di situ saja, tak boleh pergi ke mana-mana. So jawablah siapa yang patut bertanggungjawab, jawablah sendiri kan. Mana saya bingung tadi dah lagi. Kan? Kita akan terhenti di situ sahaja. Susah. Sebenarnya yang kita nak sepatutnya kita praktikkan dalam kehidupan, tapi dia terhenti di situ. Mana kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Taala tuan-tuan. Sebab tu agama ni dipraktikkan. Agama itu orang apa ni, orang Jawa kata the way of life, adalah jalan cara hidup. Tapi kalau kita tak praktikkan dalam kehidupan, dia akan jadi rosak. Dia akan jadi rosak, dia akan terhenti di situ saja. Yang nak kena jawab siapa? Kita nak kena jawab dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kita jadi orang biasa pun tak apa. Jadi orang awam. Sebab kita orang awam ni apa? Kita taklid. Taklid tu apa? Taklid kita mengikut. Kita mengikut. Jadi kita ada orang nak bertanggungjawab ke atas. Siapa pemimpin? Ulil amri. Ulil amri ni jangan kata pemimpin politik je. Ini kita tak cakap pasal politik, kita cakap pasal kepimpinan. Setiap orang pemimpin akan disoal mas'ulun fi ra'iyatin, akan ditanyakan tentang orang yang dipimpin. Kita siapa? Kita lah pemimpin sekarang ni. Semua kita adalah pemimpin sebab Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Lelaki perempuan menjadi pemimpin. Bukan kata itu lelaki ustaz, memang lelaki, habis kalau seorang tu tak ada lelaki, siapa nak tanggungjawab? Dia lah pemimpin. Kan, dia akan persoalkan. Lepas tu kita jangan kita cakap berslow juga, tapi ni semua tanggungjawab kita untuk apa? Mendidik keluarga kita. Sebab apa? Kita akan dipersoalkan. Jangan sampai dah seronok kita, ustaz kita dah beramal, kita dah pergi apa? Dah pergi belajar, kita dah pergi masjid setiap waktu sembahyang kan. Kita dah pergi haji, dah pergi umrah kan. Kita jangan ingat kita jamin masuk syurga. Tu ingat bawah kan pimpinan kita. Sebab tu Allah Ta'ala pesan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara." Dalam hadis dia kata apa? Mas'ulun ala ra'iyatin, akan disoalkan tentang orang yang kita pimpin. Susah tuan-tuan Sebab tu kita marah ke, bergaduh ke dengan anak ke apa ke, cakap. Kena cakap, kena suruh. Selagi rasa dia tanggungjawab. Satu lagi, kadang-kadang anak lelaki, anak perempuan kita dah nikahkan dia, kita dah lepas. Itu pemikiran kita lah, tapi kena nasihat. Sebab memang dia dah ada orang yang lebih bertanggungjawab. Tapi anak lelaki yang kita dah nikahkan,
dia pula akan jadi pemimpin. Kita masih lagi kena menasihati mereka. Kita tak boleh berhenti di situ saja. Tapi kalau kita dah didik dengan betul, insya-Allah. Yang penting kena didik lah. Habis. Dan maksudnya berapa banyak daripada manusia-manusia jatuh ia pada kemaluan dan kelemahan. Ayat yang kemaluan lain macam punya. Jatuh pada sifat-sifat malu dan kelemahan dan menyesalnya pada terjadinya sekalian itu daripada segan dan pemalas. Banyak orang rasa apa? Malu. Belajar balik tapi tak bawa balik apa. Sebab apa? Sebab malas lah. Duduk kalau orang negara duduk saja. Ada yang pergi belajar tapi sambil belajar kerja pula. Dah lagi leka. Kan? Lagi leka bila dah kerja. Atas alasan apa? Atas alasan tak cukup belanja. Sebab dia belanja macam kelas kayangan. Macam mana nak cukup? Kan? Orang kalau belajar kat Yaman tu makan apa? Makan ulang. Kan? Tapi dia nak makan sedap macam makan kat Malaysia. Memang tak cukup lah. Kan? Macam juga belajar kita pergi ke Mesir. Kan? Nak duduk yang apartmen memanglah tak cukup. Duduk yang mama biasa kan. Sebab kita kena keadaan begitu bersungguh-sungguh. Zuhud. Kita sekarang nak apa? Nak tempat tidur je. Tempat tidur, nak istirahat, mandi tu dan sebagainya. Kan kita nak bersenang-senang. Kan kita nak bersenang-senang, nak cari apartmen yang ada aircon, yang ada apa. Nak duduk pula satu bilik seorang. Wah, memang tak cukup lah. Kita kat sini kat rumah, mak apak kat rumah tidur berlimpangan. Tengah rumah pun ada anak tidur. Dia nak duduk seorang-seorang. Memang tak ada. Kan? Lepas tu dengan aircon. Sana pula tak ada aircon, tak boleh hidup. Panas kedengkang kan. Nak aircon lagi, nak apa lagi. Memang belanja dia besar. Jadi kita kena apa? Belajar zuhud. Sebenarnya dalam sebelum ni kita dah ceritakan zuhud dalam kita menuntut ilmu. Bukan nak bermegah, berbangga diri dan sebagainya. Bahawa orang dulu dia menjadi apa yang sekadar perlu untuk kehidupan. Tak boleh ustaz, saingan banyak, semua hebat-hebat. Biarlah dia mereka dengan dunia mereka. Kita mereka dunia apa? Penuntut ilmu. Ingat kita membelanjakan hak keluarga kita. Kan mak ayah kita punya duit, bukan kita punya duit. Jadi amanahlah pada perbelanjaan tersebut. Jadi balik menyesal, malu. Macam mana? Sebab dah malas. Dan jauh olehmu akan takut olehmu daripada segan, malas, daripada berbicara dan halusi pada perkara-perkara yang jadi syubhah, kesamaran atas kamu. Kerana apa? Kerana apa-apa barang yang engkau ketahui akan dia atau syak yang hasil keduanya daripada segan pemalas itu tiada dibilang akan dia. Banyak maknanya benda-benda yang mencarikan syubhat dan sebagainya, buang waktu, yang mencari benda-benda yang lara, buang, berarti tinggalkan. Benda itu akan jadi rosak dalam apa? Dalam pada penuntut ilmu. Sebab tu penuntut ilmu dia kena warak. Penuntut ilmu kena warak. Benda-benda yang membuatkan syubhat. Kadang-kadang ada penuntut ilmu duk syok dengar beli apa? Kalau dulu apa? Beli Walkman. Walkman dulu. Wah lama tak boleh Walkman kan. Sekarang apa? CD man. Sekarang MP3. Betul. Sekarang dia ada handphone semua jadi kan. MP3 semua ada. Kalau dulu macam tu tu. Kita ingat dia menghafal. Rupanya dah cocok telinga di kanan. Dia terganggu-ganggu. Sebab keadaan menghafal pun macam tu juga. Anggur kan. Tapi dia pakai apa? Walkman. InsyaAllah. Benda yang syubhah masuk dalam diri dia. Nanti yang akan jadi rosak. Kemudian mencarakan benda yang kesamaran yang bukan hak kita dan sebagainya. Begitu juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan ilmu, membicarakan benda yang telah selesai. Macam kita cerita tadilah. Benda yang tentang kunut, benda tentang apa, tak payah nak bertelagah lagi, benda dah selesai dah. Kita nak berpegang pada kunut, buatlah. Tak ada masalah apa. Kita nak bergaduh, tentu awak bertegang leher dengan sahabat-sahabat dan sebagainya. Mencari musuh dalam menuntut ilmu menjadi masalah. Habis. Dan dikatakan bermula segan dan pemalas itu kerana sedikit amat-amati dan sedikit perhati pada pujian-pujian ilmu dan kelebihan-kelebihannya ilmu. Kenapa jadi malas? Kenapa jadi segan? Kenapa jadi apa? Jadi tidak rajin untuk menuntut ilmu. Di antaranya apa? Di antaranya banyak perbuatan lara seperti yang di atas. Yang keduanya tak nampak kelebihan-kelebihan ilmu. Ini di antaranya juga. Sebab itu kadang-kadang kita kena terapkan kepentingan ilmu kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak dia belajar, dia tak nampak apa untungnya menghafal. Kan? Aku bukan nak jadi imam ni.
Dia fikir apa nak jadi imam ni kan. Apa untungnya menghafal, apa untungnya kadang-kadang menghafal matan. Kalau kat pondok dia menghafal matan. Matan apa untungnya menghafal matan? Sebenarnya matan itu adalah kaedah. Kaedah-kaedah ilmu, kaedah-kaedah mencari hukum dan sebagainya. Jadi kena terapkan. Begitu juga anak-anak kita yang belajar ilmu akademik. Kan dia kata apa untung belajar matematik kan. Ada budak-budak kita malas nak belajar matematik. Belajar nak fikir, kena fikir tentang kuasa, kena fikir tentang apa? Tentang perubahan, pertukaran daripada nombor kepada huruf dan sebagainya. Kita pun malas nak fikir bagi jalan dia, cerita dia kan. Malas. Lepas tu nak cerita tentang ukuran. Sebenarnya apabila kita berhidup dalam masyarakat Islam, dalam ilmu Islam sekalipun benda itu penting. Contoh yang ditunjukkan oleh Khawarizmi, Ibn Sina dan sebagainya. Contoh-contoh yang dibawa. Mereka itu adalah pakar-pakar ilmu agama dan mereka juga ada filosofi dan masa yang sama mereka pakar matematik dan juga pakar sains. Jadi adakah ilmu itu tak penting? Semua ilmu penting. Cuma kita tunjukkan kepada mereka apakah asas dan tujuan. Kalau kita tak ada sains, kita tak ada matematik, macam mana kita nak tahu pergerakan bulan? Macam mana kita nak tahu perubahan tarikh dan sebagainya? Bermulanya nak puasa jam berapa, pukul berapa, kan, keadaannya bagaimana, itu semua adalah sumber ilmu. Jadi kaedah penerapan kita pada ilmu tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan akan kita sambung pada bab usaha sekuat tenaga pada masa akan datang. InsyaAllah dimurahkan rezeki, temu lagi pada minggu depan. Minggu ketiga. Maksudnya kalau Rasulullah SAW maka seginya bahawa memenat ia akan dirinya atau menghasilkan bersungguh-sungguh dan berkekalan dengan amamati dan perhati dan berlebihan ilmu, kerana bahawasanya ilmu itu kekal dan harta itu binasa. Seperti berkata Amirul Mukminin kata Rasulullah Siras ini sampai di situ je. Ma'mun bi Abu Talib karamallahu wajha wallahu a'lam. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, pengisian ilmu ini, dan inilah pengisian untuk apa kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah, diberikan tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang mudah kita untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan apa yang kita pelajari ini supaya dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita dan dapat kita berdakwah kepada masyarakat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu